Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirul. Kita sambung balik PPP WP 4.1 lampiran C. Hari ini kita nak tekankan pengiraan bahan api bulanan. Di sini kalau kita tengok pilihan kenderaan bahagian lampiran C tu untuk membuat kadar pengiraan bahan api bulanan tu kita ada bagi contoh dalam pilihan tu iaitu lampiran C3. Kalau tuan tengok lampiran C3 tu adalah salah satu daripada terbitan lah, daripada formula yang kita bagi dalam keliling di muka surat 14/20. Keliling yang sama lah. Dari situ kita nak bagi penjelasan lah. Sebab apa kita dapati ada yang tak faham. Dah buat-buat cuba-cuba tapi tak dapat jawapan. Jawapan ni dekat mana? Dekat penggunaan bahan api bulanan tu. Tak jelas, tak tepat. Ataupun dapat figure lain tak sama seperti dalam keliling yang kita sediakan. Okey, nak jelas kita rujuk dekat keliling lampiran C3 dalam keliling PPP WP 4.1 lampiran C. Tengok dekat muka surat 17/20. Contoh yang kita bagi tu. Kita kongsikan sekejap sini. Ni ialah lampiran C3. Sama seperti mana yang ada dalam keliling WP 4.1 lampiran C lah. Pengiraan bahan api bulanan. Kat sini saya nak jelaskan kalau ditengok dekat ni. Okey, merujuk daripada keliling kita macam mana terhasilnya terbitan formula sebagai contoh, salah satu contoh lah dalam keliling tu. Sebenarnya kalau kita buat ada banyak kaedah lah yang boleh dapatkan hasil yang lebih kurang sama lah. Okey, kalau rujuk daripada sini di mana formula tu datang, kita scroll dekat muka surat 14/20. Kita scroll. Ni dia. Jumpa tak? Okey, kalau tuan-tuan tengok bahagian bawah tu, saya gerakkan scroll ni. MS 14/20. Okey. Isunya dekat ni lah bahagian C ni. Jumlah penggunaan bahan api dalam liter. Kat sini yang ramai tak faham. Okey, kat sini dia dah nyatakan, kalau tuan-tuan tengok yang saya highlightkan sini C. Sekejap Okey, ni yang saya highlight ni. Satu line ni. Bukan banyak line, satu line C kecil ni. Okey. Dari mana dapatnya jawapan C kecil ni? Iaitu dia ada 3 perkara. Yang pertama, kita kena tahu, kita kena kawal, kita kena tentukan baki minyak bulan lepas. Sebelum kita nak buat sesuatu kiraan. Contohnya kita nak buat kiraan ni bulan 1. Kalau kita bulan Januari, so kita kena tahu berapa baki minyak bulan Disember tahun lepas yang tertinggal yang kita kena campurkan dalam bulan Januari sebab kita akan guna. Itu satu. Yang keduanya, dalam bulan 1 tu kita isi minyak dan kita gunakan juga. Itu namanya penggunaan semasa. Penggunaan semasa ni tak kira lah sama ada isi sekali ke, 2 kali ke, 3 kali ke, 4 kali ke. Yang penting dalam bulan yang sama kita gunakan, itu ialah penggunaan semasa. Jadi kena campurlah semua. Okey. Yang ketiganya ialah bila habis saja bulan 1 tadi tu, mesti ada baki minyak yang tak habis dari bulan 1 tu. So baki tu yang kita kena tolakkan dalam kiraan. Macam mana nak dapat? Kita kena kawal lah. Firstly, kita kena tahu berapa tangki kapasiti kenderaan yang kita gunakan tu lah. Okey, kalau dalam contoh yang kita bagi ni ialah Proton Prevail lah. So kapasiti tangki dia ialah 50 liter yang telah dinyatakan dalam buku manual kenderaan. Okey, kita rujuk daripada situ. Okey, kita balik pada contoh pengiraan yang kita nak semak tadi dekat surat ni dia 17/20. Okey. Dalam contoh ni yang kita bagi ni, lampiran C3 ni, salah satu terbitan lah yang hasil daripada formula yang saya cerita tadi. Okey. Dalam contoh yang kita bagi ni, kita nak kira
bulan Januari 2015 punya kiraan. Tadi saya kata yang C tadi kena tahu ada 3 kan. Okey, sebelum nak buat kiraan kita kena kawal. Bila nak kawal kita kena tahu lah kapasiti. Yang pertama kita tengok atas ni. Jenis kenderaan ni apa dia kata. Proton PV. Okay. Bila rujuk kat buku manual dia katakan Proton PV ni tangki penuhnya ialah 50 liter. So kita ambil figure tu. Okey, itu satu. Yang kedua dalam contoh ni tangki bahan api ni telah penuh. Maksudnya dia telah isi minyak ni pada hujung bulan 12 setelah selesai tugasan. So jadi bila masuk bulan 1 tangki tu dah penuh. So 50 liter tu bukan tangki 50 liter tu kita akan gunakan bulan 1. Kita dah dapat dah yang nombor 1 baki minyak bulan lepas. Maksudnya tahun lepas minyak lah ada 50. Kita kena campurkan dengan penggunaan minyak. Okay, kalau kita tengok contoh kat sini penggunaan minyak tu maksudnya yang kita isi dan kita gunakan dalam bulan yang sama. Okay, dalam contoh ni dia ada berapa kali isi. Okey, untuk muka surat ni kita dah nampak yang pertama diisi ialah 48 liter. 7/1. Isian keduanya ialah pada 13/1 sebanyak 39 liter. So dalam muka surat ni kita dah nampak ada 2 ni. Maksudnya 48 ni kena campur dengan 39. Pengisian bulan semasa. Okey, kita tengok layan berikut dia. Dalam bulan yang sama, okey, ada pengisian lagi sebanyak 48 liter pada 19 bulan 1 dan diisi lagi pada 28 bulan 1 sebanyak 50 liter. Kalau tengok dan contoh kat sini 50 liter ni belum penutup tau. Sebab apa? Dia ada pergerakan lagi ni. Bila penutup dia? Dalam contoh ni maksudnya awal bulan 2 sebelum tugasan. Dia kena counter balik. Itu tujuannya nak tahu baki bulan minyak bulan 1 yang tak habis kita gunakan. Okey, yang bulan semasa tadi kan muka surat sebelumnya ada 2. So muka surat yang berikutnya pun ada 2. Maksudnya kat sini dah 4 kali lah isi. Okey, cuba kita tengok penutup dia. Sebelum kita tengok dekat kadar penggunaan bahan api ni, kita tengok kat mana dia tutup. Layan berikut dia iaitu awal bulan 2 sebelum tugasan tu diisi minyak penuh sebanyak 43 liter. Kita dah kena tangki 50 tolak 43 ada berapa? 7 liter. So 7 liter ni lah baki minyak bulan 1 yang kita kena tolakkan dalam formula. Okey. Kita rujuk balik dekat layan kita nak kira tadi. Okay, tengok bahagian bawah ni. Kadar penggunaan bahan api bulanan. Okey Okey. Dalam kat sini A ni ialah bulan yang kita nak kira. B ni ialah jarak perbatuan sebulan yang telah kita gunakan. Macam mana nak dapatkan jarak perbatuan sebulan ni? Mudah saja. Dalam contoh ni, maksudnya perjalanan odometer terakhir bulan 12 lepas selesai tugasan yang dibawa ke helaian berikut dia. Kat atas ni kalau tuan-tuan tengok, warna merah circle saya gerak ni 10215. So inilah bacaan terakhir yang kita bawa daripada helaian berikutnya ke helaian baru yang kita nak kira. Tolakkan dengan pergerakan akhir bulan 1. Kalau kita tengok sini, ini daripada helaian berikut dia tahu, bukan awal bulan. Saya pun tak perasan ni. Okey, tengok. Maksudnya kita tengok scroll satu lagi. Page satu lagi yang mula-mula awal bulan. Ni dia. Baca odometer akhir dan baki minyak di muka surat sebelumnya. Ni yang saya contoh tadi 50 ni baki yang dia isi. Ni dia odometer dia ni. 8800 km. Bila masuk bulan 1 ni odometer yang mula-mula ni kita tolakkan dengan kita screw pula ujung bulan 1. Dia ada 2 helaian untuk bulan 1 ni. Itu figure dia 11723 km. So dapatlah jawapannya dekat B ni kalau yang tuan tengok ni. 2923 km. Yang ni mudah lah. Okey, yang saya nak titik beratkan itu dekat sini C. Jumlah penggunaan bahan api dalam liter. Okey, kat sini jawapannya 228 liter. So macam mana datangnya 228 liter? Kat sini persoalan ni yang ramai orang tanyalah. Atau macam boleh dapat macam ni. Sebab apa? Dekat sini ada 3 perkara seperti mana yang saya katakan awal-awal tadi. Nak tahu penggunaan bahan api sebulan, kita kena tahu yang pertama apa tadi?
baki minyak bulan lepas. Naklah dicampurkan. Yang kedua, pengisian bulan semasa. Kita isi dan kita gunakan. Dan yang ketiga, tolakkan dengan bahan api yang tidak habis dalam bulan semasa. Seperti mana contoh tadi. Nanti saya akan tunjukkan dekat bahagian ringkasan. Ringkasan tu tak ada dalam keliling lah. Kita buat sendiri. Nak bagi penjelasan, nak bagi pemahaman. Okey. Yang dekat D ni ialah pembelian minyak sebulan. Maksudnya kalau di bulan tu ada isi minyak, campurkan je. Kalau tak ada, tak ada. Yang ni tidak mempengaruhi apa-apalah dalam kiraan. Okey. Lepas tu barulah dapat kadar penggunaan bahan api sebulan. So kadarnya bila kita dah dapat jarak dekat B ni, total pergerakan sebulan, dan juga kita dah dapat kat C ni, barulah kita bagikan dan dapatlah kadar dia sebulan. Maksudnya 1 liter tu berapa jauh dia boleh bergerak. Okey, ini daripada keliling. Sekarang ni saya nak tunjukkan dekat ringkasan dia. Ringkasan pengiraan buku log kenderaan dalam PPP, ada 3 P, throttle, perkeliling, pembendaraan. Okey, WP 4.1 lampiran C3. Rujuk muka surat 17/20 hinggalah 19/20. Okey. Pertama saya dah kata dalam ni kapasiti tangki penuh dalam liter yang digunakan dalam keliling tu ialah 50 liter. Itu Proton Privé 1.6 auto CVT. Okey. Okey, yang kedua dia baki bahan api bulan lepas. Berapa baki dia? Kat sini jawapan dia 50 liter. Sebab apa 50 liter? Tangki tu telah diisi penuh pada tahun lepas, selepas selesai tugasan dan tak ada pengisian balik. Sebab kita dah tahu baki dia dibawa ke bulan 1. Okey, yang ketiga dia penggunaan bahan api semasa. Seperti mana yang saya katakan tadi, bila kita isi dan guna dalam bulan yang sama, itu ialah penggunaan semasa. So dalam contoh ni ada 4 kali pengisian. 48 campur 38 campur 48 campur 50. Totalnya 118 liter. Okey, ini total yang kita isi dan guna. Yang atas tadi tu baki bulan lepas kita bawa. Okey. Yang keempat, baki bahan api semasa. Maksudnya dalam bulan 1 yang kita nak kira tadi, dia tutup kat mana kaunter dia? Pada awal bulan 2 sebelum tugasan. Kita dah kenal tangki dia 50, diisi penuh 43 liter. So tolakkan ada baki 7 liter. So 7 liter ni kena tolak lah dalam kiraan tu sebab dia tak digunakan. Dia akan bawa ke bulan 2. Okey. Okey, cara dia yang kelima ni penggunaan bahan api sebulan. Maksudnya ni 3 perkara saya kata tadi. 50 ni datang yang mana? Daripada bulan 12 kita bawa kan tangki penuh. Okey, campur dengan 185. Mana datang 185? Rujuk nombor 3 kat atas ni. 4 kali isi dan kita guna. Okey, tolak dengan 7 liter. Mana datang 7 liter? 7 liter ialah baki bulan 1 yang tak habis. Bila dia counter? Hujung bulan, awal bulan 2. So dapatlah 228 liter. Jelas tak? Jadi tengok apa ni nampak 228 liter, tak tahu mana datang. Sini ringkasan dia baru nampak. Okey. Lepas tu yang berikut dia jumlah jarak perjalanan sebulan. Ni seperti yang saya kata tadilah. Maksudnya tak kira lah berapa helai. Kalau kenderaan tu hati mungkin sampai 10 helai sebulan kan. So masuk odometer yang awal bulan, nak kira tolakkan dengan hujung bulan selepas selesai tugasan. So dapatlah 2,923 km. Dah dapat tu, untuk dapatkan kadar penggunaan bahan api sebulan, kita bagikanlah jarak dah dapat, penggunaan liter penuh sebulan pun kita dah dapat. Dapatlah kadar dia 12.82 km per liter. Ini bermaksud 1 liter minyak tu dia boleh berjalan sejauh 12.82 km. Maksud dia munasabah tak munasabah. Kena rujuk balik lah dekat buku manual tu. Logik dia berapa? Kalau dia kata dalam 13 ke, dia kata dalam 12, 11 ke, mungkin munasabah lah. Tapi kalau jawapan yang kita dapat ni, tiba-tiba 1 liter bergerak 2 km. Something wrong lah, tak munasabah. Tu kena siasat apa punca dia. Dan juga sebalik dia. Tiba-tiba 1 liter bergerak 30 km. Tengok rekomen daripada pengeluar, dia kata patut 13 km untuk 1 liter. Tiba-tiba boleh pergi 30. Magic kan. Dari situ dah fungsinya pegawai kenderaan. Macam mana nak siasat apa punca, ada berlaku ketirisan dan juga sebagainya lah. Okey, jelas Saya ucapkan terima kasih dan selamat maju jaya.